Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana kita akan lihat betapa jujurnya Nabi Muhammad SAW dalam pergerakan seharian dia. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW juga ialah seorang saudagar ataupun peniaga. Bagaimana Siti Khadijah, isteri Nabi SAW, kata redha atau percaya kepada Nabi Muhammad SAW apabila Nabi SAW menjalankan atau membantu Siti Khadijah dalam menjalankan urus niaga dan barang-barang Siti Khadijah. Rasulullah SAW tidak pernah menipu walaupun sedikit dalam bidang ataupun dalam semasa dia berurus niaga. Jadi nak menunjukkan di sini, apabila kita berurus niaga, sebab riba dan faedah ni dia berbentuk urus niaga, ataupun dalam Islam bahasa Arab kita panggil muamalat. Muamalat ni urus niaga lah, sudah faham. Nabi SAW tidak pernah menipu dan jujur sejujurnya. Itulah menyebabkan Sayyidina Khadijah minat dan ingin mendapatkan Rasulullah SAW. Itu antaranya lah. Kemudian kita boleh soroti juga sejarah yang pernah dinukilkan kepada kita, iaitu zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan zaman Sayyidina Umar, di mana Sayyidina Umar pernah memerintahkan kepada rakyatnya dan kepada orang-orang di bawahannya. Apa Sayyidina Umar kata? Mafhum dia, untuk mudah faham, mafhum dia, jangan kamu masuk ke pasar selagi mana kamu tidak faham apa itu muamalat, urus niaga perniagaan. Mafhum dia begini. Dalam erti kata lain, kalau kita nak terjemahkan atau kita perjelaskan benda ni, nak bagi tahu, Sayyidina Umar menekankan sungguh-sungguh berkaitan bab muamalat ataupun urus niaga ni secara telus. Dan secara telus, makna kata, apabila kamu ingin jadi peniaga ataupun kamu ingin menjadi orang ataupun pembeli, peniaga atau pembeli, maka janganlah kamu berurus niaga dengan selain apa yang Islam tetapkan. Sebab riba adalah satu perkara yang Islam tidak suka dan benci. Ayat Quran pun ada menyebut, hadis Nabi pun ada sebut. Sekali lagi anak keterangan. Okey. Sebelum jauh lagi, anak bagi tahu impak, sedikit impak. Apabila kita bergelombang atau bermain dengan perkara-perkara riba ni. Sebagai contoh, kalau kita pergi, kita lihat ke barat, Amerika Syarikat. Kita nampak Amerika Syarikat ni satu negara yang kuat. Kuat dari segi kekuatan tentera dia, kuat dari segi keuangan dia, kuat dari segi pertanian dia, dan macam-macam lagi. Banyak sangatlah. Tetapi sebenarnya hakikatnya Amerika mengalami masalah hutang yang sangat besar. Dalam arti kata lain, Amerika sebenarnya tidak kuat dari segi keuangan. Sebagai contoh, lebih daripada 50% pemuda ataupun orang Amerika yang mempunyai kerja atau kata berkerjaya menggunakan kad kredit. Apabila kita menggunakan kad kredit, maka di sana nak tak nak kita kena bayar hutang. Istilah kad kredit ni ialah kita berhutang dulu, bayar kemudian. Disebabkan faedah yang melambung. Faedah yang melambung maknanya, contoh kalau kita hutang 10,000, kita kena bayar 20,000. Berganda, macam alung lah. Alung paling besar sekarang kat dunia ialah bank dunia, alung paling besar sekali. Kemudian bank-bank yang lain, bank-bank komersial yang lain, itu alung, anak-anak alung lah, angah, aci, uda semua dah. Disebabkan itu, jadi rakyat Amerika ataupun Amerika itu sendiri terpaksa menanggung hutang lebih daripada 1 trilion lebih. Yang bulan 2010 yang lepas katanya 3 trilion lebih. Terpaksa menanggung hutang disebabkan buat satu perkara
melanggar perintah Allah SWT. Ini yang Allah SWT nak tunjuk pada manusia. Itu sedikitlah pencerahan awal yang anda berikan kepada saudara-saudara sekalian sebelum kita masuk pada ketah kerja yang diberikan. Okey, boleh kita tengok ketah kerja yang diberikan dulu. Santai-santai anggaplah anda ni seorang orang biasa. Kita berkongsi-kongsi maklumat, berkongsi ilmu. Jangan anggapkan anda sebagai tok guru. Takut semua sahabat dengar, sahabat anggap benda ni semua betul belaka. Jangan anggap macam tu. Kalau anda salah di depan ni, silakan untuk membetulnya. Okey. Faedah riba, faedah bank dari riba. Itu mukadimah dia, sahabat-sahabat boleh baca. Islam merupakan agama yang syumul dan melengkapi semua aspek kehidupan manusia. Justru, Islam telah meletakkan garis panduan dalam berbagai skop kehidupan agar tidak melanggar batasan syarat, syariat atau syarak, termasuklah dalam sektor ekonomi. Okey, kemudian disebut lagi itu, sebenarnya bukan hanya Islam yang mengharamkan dan mengutuk amalan riba, malah agama yang lain juga tidak setuju dengan pengamalan riba. Agama lain juga tidak setuju dengan pengamalan riba, kerana ia menzalimi manusia lain. Buktinya riba turut diharamkan di kalangan orang Yahudi. Larangan ini termaktub di dalam kitab mereka, sama ada di dalam kitab undang-undang Talmud atau Ibrani. Selain itu, riba juga dicela oleh ajaran Kristian. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, kita ambil sikit maklumat berkaitan dengan agama lain yang mengatakan riba ini tidak boleh. Okey, di dalam agama Kristian, sebagaimana yang terdapat dalam bab Luke, L-U-K-E, maknanya dalam agama Islam satu kitab namanya Luke ke L-U-K-E, Luke. Di dalam bab tu, dia memberitahu bahawa riba ni haram. Agama Kristian meletakkan riba haram, tetapi pada pengamalan kehidupan mereka mengalahkan riba seperti biasa. Sebab apa? Kalau sahabat-sahabat maklumat tambahan sikit lah, kalau kita mungkin suruh dia dekat sini, cukup sekadar percaya 3 Tuhan ini telah memadai untuk masuk agama Kristian dan selamat daripada segala ni lah, dosa dan sebagainya. Tidak perlu pada beriman perkara-perkara yang lain seperti itu umat Islam. Sekadar tambahan lah. Okey, baik, kita terus definisi riba. Riba dari segi bahasa membawa erti berkembang atau bertambah. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil irtifak ataupun yazid ataupun nahu dan sebagainya. Maksudnya benda-benda yang bertambah ataupun benda-benda yang berganda. Jadi definisinya ialah benda-benda riba, maknanya benda-benda yang berganda, apa-apa yang kita gandakan. Okey, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 5. Okey, boleh tengok ayat Quran tu. Anda terus baca terjemahan dia. Engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan menipanya, bergeraklah tanahnya, yakni dengan tumbuh-tumbuhan yang meruncuk tumbuh, dan gembur busuklah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang lain yang indah permai. Okey, nak dibagi tahu kat sini ialah serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman. Maknanya dengan akibat air hujan, dengan akibat air hujan, maka tanaman bertumbuh, yang tumbuh itu berganda-ganda, seperti dari peribahasa kita cendawan, sebab cendawan tumbuh sebab hujan. Macam itulah maksudnya. Adanya riba ni lah berganda-ganda. Sebagai contoh yang anda sebutkan tadi, kalau kita berhutang 10,000, kita kena bayar 20,000. Benda ni belakang ni kita akan perincikan lagi contoh-contoh lain berkaitan dengan riba. Apa jenis riba, bagaimana pelaksanaan ni, riba ni dilakukan pada zaman dahulu,
And apakah barang ataupun benda yang dikategorikan sebagai malan ribawiyan, perkara-perkara yang membawa kepada riba? Okay, nanti akan terangkan selepas benda ni. Okey, daripada istilah daripada pandangan fuqaha, riba ni apa? Anda terus baca semua ini ya. Satu kontrak pertukaran barangan ribawi dan mata wang. Okey, dia kata satu kontrak barangan ribawi dan mata wang. Kalau kita nak terangkan, barangan ribawi ni ada 6. Barangan ribawi ni ada 6, seperti ada kat belakang ni. Dia termaktub dalam hadis Sahih Muslim. Az-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wal-qamhu bil-qamhi, ila akhir hadis. Dia ada 6. Cuma yang penting dia, yang hujung sekali dia akan beritahu masalan bi masalin, sawaran bi sawain. Apabila terjadi pertukaran ini, perlulah ia sama timbang antara dia. Sama ada mekial ni ialah ukuran atau sukatan, atau mizan ni timbangan. Sukatan, saya nak terjemah, sukatan seperti gantang, cupak. Kalau mizan ni 1 kilo, 2 gram dan sebagainya. Okey, ni yang dibagi tahu ialah pertukaran barang ribawi dan mata wang yang menghasilkan penambahan nilai tetap yang disyaratkan semasa kontrak berlaku, iaitu suatu pinjaman disebabkan atas oleh perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza atau membeza waktu pertukaran. Okey, nanti anda akan terangkanlah. Dan apabila kita tukar, contoh kita tukar emas dengan emas, sekarang saya nak emas awak, dan dalam masa sama awak kena bagi emas awak pada saya. Tetapi dia bagi emas, kawan kita yang tadi bagi emas dia dulu pada kita, bagi dahulu lah, bagi sekarang pada kita. Lepas tu kita bagi lewat. Macam mana? Apakah istilah riba dinamakan? Nanti akan terangkan. Dia sikit-sikit dulu. Sebab bab riba ni, kalau nak ikutkan kami belajar masa tahun 2 kuliah syariah, bab riba ni kami belajar hampir 2-3 minggu. Sebab bendanya sangat besar dan meluas. Jadi pada malam ni anak tak serabutkan ni minda sahabat-sahabat. Jadi kita ambil sikit-sikit, kita ambil asas-asas untuk memahami riba tu macam mana. Secara dasarnya inilah. Satu kontrak pertukaran barangan ribawi dan mata wang yang menghasilkan penambahan nilai tetap yang disyaratkan semasa kontrak berlaku di atas suatu pinjaman disebabkan oleh perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan waktu pertukaran. Baiklah. Kemudian kat sini dia ada ulama menggariskan apakah itu barang-barang riba. Yang pertama, kalau di segi nilai mata wang ialah emas dan perak. Bagaimana dengan besi? Besi tak termasuk. Dia emas dan perak. Itu segi sudut inilah nilai mata wang. Sebab kalau emas kita panggil zahab ataupun kita panggil dinar, yes. Emas kita panggil dinar atau nama lain dia. Emas kita panggil dinar. Sebab zaman Nabi SAW mata wang ni dah digunakan. Mata wang emas ni tidak digunakan tapi dipanggil dinar. Kemudian kalau perak kita panggil dirham. Betul, kita panggil dirham dalam bahasa Arab ni lah. Kalau emas dia warna kuning lah. Cuma emas ni kalau kita nak tukar, dia ada perbezaan segi karat. Bukan sebab dia berkarat, dia ada karat-karat dia macam 2.0, 18 karat dan sebagainya. Begitu juga perak. Perak pun ada timbangan-timbangan. Baik, kita terus segi sudut makanan, ialah makanan asasi manusia. Gandum, barley, dan termasuk kalau dalam hadis tadi dia umum. Bijiri ni termasuk ke sana beras. Tambahan termasuk ke sana beras. Gandum, barley, dan termasuk sana beras. Benda yang kita tukar nak tak nak kena sama. Sebab zaman dahulu ada menggunakan sistem, orang kata sistem barter. Sistem barter. Tapi kalau kita fikir secara logik akan, kenapa nak tukar beras kau dengan beras aku? Sama je. Apa beza beras kau dan beras aku? Contoh, beras kamu dengan beras saya, apa bezanya? Tapi itulah zaman dahulu cara pertukaran. Okay, baik.
Kemudian makanan yang boleh disimpan lama, nanti rosak. Okey, tamar, kismis dan tin. Jadi senang kan? Tamar ni lah kurma yang kering, kurma yang kita makan tu, bukan balah yang basah. Tamar yang kering yang biasa kita makan, kismis dan juga tin. Kemudian yang sebenarnya makanan yang digunakan untuk tujuan perubatan, garam, hadir dan sapu cili. Okey, kita tengoklah tu. Tapi kalau dalam hadis yang sebutkan tadi, yang 6 perkara tu ada satu saja dekat sini, iaitu garam saja. Nah, kalau hadis yang tersebut nanti akan baca sekali lagi untuk ingatan sahabat-sahabat sekalian. Dan kalau dalam hadis tu ada 6 perkara, tidak termasuk hadir dan sapu cili, dia ada garam saja. Okey, lalu kita terus berkaitan dengan sebelum kita masuk hukum perbuatan riba ni, anda bagi tahu jenis-jenis riba. Yang tak ada dalam kertas tu. Tak ada. Ada jenis riba. Tapi kalau segi asasnya, kami belajar di kuliah syariah, jenis-jenis riba ada 4. Kecuali mazhab Syafi'i mengatakan jenis riba, mazhab Syafi'i kata jenis riba ada 3 saja. Okey. Kalau yang umum dia, yang ma'ruf dia, yang diketahui umum, jenis riba ada 4. Yang pertama, riba jahiliyah. Sebab apa dinamakan riba jahiliyah? Sebab riba ini diamalkan sebelum diutuskan Nabi SAW lagi. Riba jahiliyah, ataupun dikatakan ialah riba yang berganda-ganda. Okey. Kemudian dinamakan sana ialah riba yad. Apa tu riba yad? Riba tangan-tangan. Yad tu ni bermaksud tangan. Riba yad ni kalau kita nak mudah faham, ialah sesuatu perkara, satu barang. Contohnya seperti yang saya sebutkan, saya ada 1 kilo tamar, saya nak tukar dengan awak punya 1 kilo tamar. Tetapi awak bagi dulu tamar awak dekat saya, sebab saya punya tamar saya tinggal dekat mana? Dekat rumah atau dekat gudang dan sebagainya. Dan disebabkan senggang waktu tu, sebab dia tak tukar secara direct. Sebab nak mengelakkan riba, kena tukar berat yang sama, kan? Dia akan jadi riba apabila tertukar berat tak sama. Kalau berat sama, contoh 1 kilo tamar ni jenis pun sama, kualiti pun sama, kan? Ini untuk orang A. Orang B pun macam tu juga. Tamar yang macam ni, jenisnya pun sama, kualiti pun sama, dia perlu ditukarkan, kata direct. Macam kita beli kat kedai ni, macam kita beli dekat kedai runcit, kan? Kita nak beli roti, kita ambil roti dan kita terus bagi duit, kan direct kan? Perkara macam itu perlu dilakukan untuk mengelakkan riba. Apabila berlaku senggang waktu, ataupun kita katakan yang macam sebutkan tadi, nanti kalau kat rumah aku, ambil tamar tu dekat rumah aku, sebagai contoh, maka dia akan jadi riba. Namanya riba apa? Riba yad. Okey, jelas? Kemudian dikatakan riba nasak. Riba nasak ni lah bertempoh. Riba nasak ni namanya lah bertempoh, atau dalam bahasa Arab dia panggil takjil, ataupun hulul, atau dia katakan hutang. Itu sebab mazhab Syafi'i mengatakan riba nasak dan riba jahiliyah ni satu perkara yang sama. Dia sama dari sudut apa? Dari sudut berganda dan juga bertempoh. Riba nasab dia itulah, kita berhutang dengan orang, kemudian kita bayar kemudian dalam masa sama kita kena tambah sikit faedah. Itu dikategorikan riba nasab lah, ataupun riba jahiliyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan riba jahiliyah dan riba nasab satu bab. Tapi kalau mazhab Hanafi dibezakan. Yang seperti yang kita kata tadi, riba nasab ni lah, kalau anda faham, dia bertempoh.
Okey. Selesai. Kemudian okey, riba fard. Sebetulnya riba fard. Okey, kat situ dah tulis kat dalam buku tu, dekat dia dah tulis lah. Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar yang berbeza. Contoh, kita nak tukar sekilo emas dengan 500 gram emas. Kan tak sama kadar tu. Dia akan jadi riba. Sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Barang ribawi yang kita belajar tengok depan tadi kan. Ada yang 6 perkara, tapi kat sini dia bagi lebih. Okey. Kita boleh tengok lagi. Kita tengok balik dekat muka surat 2. Hukum perbuatan riba. Okey. Secara pastinya hukum riba adalah haram, berpandukan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Perkara utama yang menjadi sebab pengharaman tersebut iaitu yang pertama, lebih, sebarang bentuk lebihan dalam bentuk ziyadah fil amwal ribawi. Maksudnya tambahan pada barang-barang ataupun mal ni adalah bukan barang, dia harta-harta ribawi seperti yang ada kat atas ni, yang disebut kat atas tu. Emas, perak, gandum, bali. Sebarang tambahan yang diwujudkan akan menjadikan perkara itu riba. Cuma dia akan berbeza di sudut sama ada dia riba jahiliyah, riba nasab, riba fard ataupun riba yad. Ada beza kat situ. Tapi semua riba haram. Okey, semua riba haram. Baik. Kemudian di begitu situ pemberian pinjaman wang atau manfaat aset. Dan beri pinjam kereta sebagai contoh yang disyaratkan pulang beserta lebihan manfaat. Sebab sebarang lebihan sama ada banyak atau sedikit dirasakan zalim atau tidak, dia adalah riba yang haram. Okey. Dia bukan sekadar tukar-tukar barang je, pinjam barang orang pun kemudian perlu pada manfaat yang lebih, dikatakan riba juga haram. Dan maknanya inilah cantik Islam. Kalau kita tengok dia punya faedah kita dapat, inilah cantik Islam. Islam tidak suka kepada kezaliman. Nak cakap Islam tidak suka menindas orang. Contoh anda jelaskan sikit kat sini. Sebagai contoh, kenapa seseorang itu meminjam duit kepada rakan dia, maupun dengan bank ataupun dengan alo dan sebagainya? Semestinya orang yang meminjam duit itu adalah dekat keadaan terdesak. Betul. Dan bila orang yang meminjam duit, kita panggil dia orang yang berhutang. Kalau dalam zakat dia panggil asnaf gharimi. Betul. Dan bila orang yang berhutang ni, maknanya dia sempit, dia sesak, dia tidak mampu. Dan mengapa kita perlu berat-beratkan dia? Apabila dia berhutang dengan kita, contoh dia hutang dengan Nana 1,000 katakan, kenapa anda perlu berat-beratkan dia untuk dia bayar pada anda sampai 2-3 ribu? Itulah namanya Islam tidak, memang Islam tidak bersetuju dalam bentuk penindasan ataupun kezaliman. Jadi ada satu sudut kezaliman lah, penindasan kepada orang lain. Indah Islam. Dalam masa yang sama, Islam juga disebabkan ini dalam memupuk kasih sayang. Kasih sayang sudah apa? Saling bantu-membantu. Saya ada sahabat saya susah nak pinjam duit, apa salahnya saya bantu dia? Adalah lebih aula kita bagi sedekah terus. Kalau kita mampulah, kita ada banyak duit, adalah aula kita beri sedekah terus. Tapi kita bagi hutang boleh tak? Tak ada masalah. Cuma jangan digandakan dia. Apabila orang kawan kita tu pulang balik duit tu, jangan kita nak minta bunga tambahan. Bunga teh ayam lah, bunga matahari lah, jangan minta. Sebab benda ni, yang pertama kesan dia ialah mungkin kita akan bermasam muka dengan dia. Sebab mungkin dia tak reda dengan kita. Nampak kesan? Mungkin anak panjang macam cerita. Kesan dia tu lah, mungkin dia tak reda dengan kita. Aku hutang kau hanya 1,000, minta 3,000, aku tak pinjam lagi dah kat kau. Kan boleh jadi putus silaturahim.
Nampak kesan dia? Itulah sebab Islam mengharamkan riba. Ini jarang-jarang kita tengok benda ni. Kalau mana-mana lah, alung ke bank konvensional, dia nampak benda ni hanya sekadar untuk keuntungan, padahal dia adalah beruntuk penindasan. Okey. Terus. Okey, sebagai contoh, sebarang lebihan berat emas atau perak dalam pertukaran emas dengan perak sama ada berbeza gram atau 30 gram, iaitu sama saja haramnya. Sebagai contoh, menukar rantai emas seberat 20 gram dengan rantai yang baru seberat 23 gram. Itu tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Ia adalah riba, sama ada redha atau tidak, sikit atau banyak. Nampak? Bermakna barang-barang riba ni tak boleh buat main-main. Kita tak boleh buat sambil lewa. Kita tak boleh buat sambil lewa. Kalau 20 gram lah tukaran dia. Kalau selain daripada tu, macam itulah. Okey, terus tangguh. Tangguh ni maknanya berhutang lah. Sebarang bentuk penangguhan dalam proses jual. Tangguh ni tak semestinya berhutang. Memberi lewat benda tu. Disebut takhir bil qabdihah. Maknanya mengakhirkan qabat ni ialah genggam. Qabdu ni asalnya dalam bahasa Arab maksudnya genggam. Maknanya takhir bil qabdihah ni maknanya lewat pemberian benda tu. Contoh Ana dengan Sabana pengusi, bukan pengusi pengusi majlis. Ana ada sekilo tamar. Okey. Sahabat Ana pun ada sekilo tamar. Ana bagi sekilo tamar ni pada sahabat Ana. Nak tukar. Bagi dia. Dalam masa sama dia lambat bagi dekat Ana. Mungkin selepas sehari, mungkin selepas 2-3 jam dan sebagainya. Selepas Ana bagi kat dia, kami berpisah. Lepas tu dia datang jumpa Ana, dia bagi. Nah, itu pun boleh jadi riba. Sebab nilaian harga, kalau kita tengok dalam pernah tengok bursa saham kan? Bursa saham. Kan nilaian kan dia berubah. Setiap masa dia akan berubah. Betul. Begitulah juga dengan perkara yang tadi. Dia akan berubah-ubah. Contoh sebagai tamar. Macam mana pula Ustaz? Kalau tamar ni boleh berubah harganya? Dia boleh jadi berubah harganya sebagai contoh. Apabila anda menukar tamar dengan sahabat A ni tadi, B ni tadi, anda tukar. Dalam masa yang sama, tiba-tiba di pasaran sampai tamar yang baru, yang lagi lawa, yang lagi cantik, tiba di pasaran, di pasar ke dan di gudang dan sebagainya, tiba maknanya ada tamar stok baru sampai. Maka harga tamar Ana tadi yang agak mungkin agak sedikit lama, dia akan menjadi harga yang lebih murah. Harga dia akan terjejas, nampak? Itu sebab dia tidak boleh takhir. Okey. Baik. Kita sebenarnya pertukaran mata wang dengan mata wang yang lain. Okey. Sekarang pertukaran dengan mata wang yang lain pun jadi satu masalah. Sebagai contoh, kita biasa pergi sorofah, betul? Kita biasa pergi sorofah. Dan adalah haram hukumnya bagi pengguru uang ni, pengguru uang ni, orang-orang di sorofah itu bagi duit tu lewat. Sebagai contoh, kita pergi kat dia, kita tukar duit dengan dia, katakan $1. Dia kata, boleh tak tunggu sampai tengah hari nanti baru saya bagi balik? Tak boleh Seperti yang saya sebutkan tadi, dia kena direct. Mana kata kalau pergi sorofah, kalau nak tukar 100, kena dapat nilai yang setimpal dengan dia pada time tu juga. Sebab kalau kita, seperti yang sebutlah, nilai dia akan berubah-ubah. Benda ni bahaya dan sahabat-sahabat kena ambil ihtimam. Takut-takut kalau kat sini lah, mana lah tahu nak pasti ada Arab pengajian tu kita. Ada Arab buat pengajian tu kita. Sebagai contoh, berdasarkan pengalaman lah, masa tukarkan duit adik-adik baru. Contoh hari ni anda tukar, nilai mata wang dia 5.69. 5.69 untuk $100 sama dengan 5.69. Katakanlah anda tak dapat duit, anda dah bagi $, tapi anda tak dapat duit tukaran baru tu, sedangkan pada besok